Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan bersama-sama dalam satu rancangan TV Hikmah, yang mana rancangan ini kita panggilnya sebagai Halal Ke? Satu rancangan yang disusun khusus kepada umat Islam di Malaysia, yang mana saya menggunakan ataupun berpandukan kepada satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang tersohor, iaitu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal-Haram fil Islam, yang mana buku ini telah dikarang lebih daripada 20-30 tahun yang lepas. Tapi bagaimana kehebatan ilmu, bagaimana keberkatan ilmu Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, kan, buku ini baru-baru lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, yang diterjemahkan oleh pensyarah-pensyarah dan juga beberapa auditor tempatan. Walaupun begitu, sebenarnya tentang halal dan haram dalam Islam ni bukan hanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi saja yang menulis. Sebenarnya beberapa kitab yang lain juga saya pernah rujuk. Antaranya yang ditulis oleh Dr. Ali Jadul Haq, iaitu kitab Simatul Halal wal Haram. Dr. Ali Jadul Haq ni adalah seorang bekas almarhum, bekas Syekh Al-Azhar. Dan ada juga kitab yang lain ditulis oleh Al-Umdah fil Al-Ahkam, Ma'alim Al-Halal wal-Haram, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muqaddisi sekitar tahun 600 Hijrah yang lepas. Dan ada juga kitab yang ditulis oleh Al-Halal wal-Haram yang ditulis oleh Syekh Sa'id Al-Laham. Dan ada juga satu lagi kitab yang ditulis oleh Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama tafsir daripada Mesir, pun menulis tentang Al-Halal wal-Haram fil Islam. Walaupun banyak kitab-kitab yang ditulis berkenaan dengan halal dan haram, tetapi kitab yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini merupakan kitab yang amat-amat penting, yang selalu dirujuk oleh pakar-pakar, khususnya dalam industri halal. Kita akan berkongsi berkenaan dengan isu halal dan haram ini. Halal ke ni? Pasal apa? Pasal sekarang ni perkara-perkara ataupun bahan-bahan yang kita makan, apa-apa yang kita gunakan seharian, sabunnya, ubat giginya, bukan lagi macam mana 20-30 tahun yang lepas ataupun 50 tahun yang lepas. Yang mana dulu kalau ibu-ibu kita, nenek nenek kita nak masak, dia just ambil daun kari kat belakang, dia ambil daun serai kat belakang, dia tumbuk-tumbuk. Ada tanam cili, dia ambil cili. Dia ada bawang, dia korek, ambil bawang kat belakang rumah. Ada pandan, dia ambil. Tak ada santan, dia parut sendiri pakai giling dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku sekarang, halal dan haram dalam makanan, dalam ubat-ubatan, dalam apa-apa yang kita guna untuk membersihkan diri, semua ini diproses di kilang. Semua ini dikilangkan di kilang-kilang. Barulah sampai benda tu dijual di kedai-kedai dan kita beli. Maknanya barang-barang yang kita gunakan seharian ni diproses dengan menggunakan kaedah-kaedah tertentu, dengan kimia-kimia tertentu. Dan apabila kilang nak memproses barang-barang ni, mereka memerlukan raw material ataupun bahan-bahan asas untuk menghasilkan sabun. Untuk membuat sekarang ni dah ada serbuk santan. Santan yang cair itu nak jadikan serbuk. Macam mana nak buat? Maka adalah bahan-bahan kimia. Dan bahan-bahan kimia ni bukan mestinya ada di satu-satu tempat. Banyak bahan-bahan kimia yang diimport daripada luar negara. Yang mana apabila diimport daripada luar negara, maka kita tak tahu bagaimana statusnya, halal ke atau tak halal ke, haram ke, ataupun bagaimana. Jadi kita akan bincangkan perkara ini lebih mendalam selepas ini. Sidang penonton yang minta Allah,
saya suka menakalkan apa yang dinyatakan oleh dalam surah Al-A'raf ayat 32 dan 33, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berkata, wahai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, termasuk orang Islam dan juga bukan Islam, yang mana sebahagian daripada apa yang Allah Ta'ala kurniakan daripada rezeki-rezeki ni, ada yang Allah Ta'ala khususkan kepada orang Islam, khalisatan yaumal qiyamah. Untuk apa? Untuk perkara-perkara ni akan ditanya di hari akhirat nanti. Kazalika nufassilul ayat, dan inilah semua kami perincikan tentang tanda-tanda kekuasaan kami kepada mereka yang ingin mengetahui. Jadi isu halal dan haram ni ada kaitan dengan perkara yang kita kena ketahui. Bukan sekadar kita hanya diberitahu, kita kena tahu. Jadi Allah Ta'ala kata, Qul, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan apa? Allah Ta'ala hanya mengharamkan perkara-perkara yang keji. Sama ada perkara sebut perkara yang zahir ataupun perkara yang batin. Wal ith, dosa. Wal bagh, perkara-perkara yang perkara-perkara yang menceroboh hak Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mensyirikkan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak memberikan kekuasaan untuk kita menentukan sama ada benda ni halal ataupun haram. Dan juga Allah Ta'ala melarang daripada kita mengatakan sesuatu yang kita tak ketahui, menunjukkan bagaimana isu halal dan haram ni bukan perkara-perkara yang boleh kita cop halal. Ada logo halal, oh halal. Jadi kita akan bincangkan perkara ini lebih lanjut. Sebelum tu kita akan sambung tentang prinsip-prinsip halal dan haram selepas ini. Jangan ke mana-mana, kita beristighfar, kita bermunajat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bertemu selepas daripada ini. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, bahawa dalam Islam ada hukum-hukum tertentu. Yang pertamanya kita sebut sebagai halal. Apa itu halal? Halal itu perkara yang diharuskan, perkara yang dibenarkan, allowable, permissible. Yang mana halal ni, perkara tersebut perkara yang terlepas daripada ikatan haram. Sebab tu ulama mengatakan hubungan antara seorang lelaki dengan seorang wanita asal hukumnya adalah haram, tetapi dia akan jadi halal setelah pernikahan ataupun syarak telah menghalalkan antara hubungan lelaki dengan perempuan. Maka bila halal, maka ia terlepas daripada ikatan yang disebut tadi, hukum asalnya adalah haram. Maka bila halal, maka lelaki dan perempuan ini boleh membuat apa-apa hubungan dan berhubung secara halal. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai halal. Dan halal juga bukan sekadar perkara yang berkaitan dengan makanan. Seringkali kita lihat bila sebut halal saja, maka tergambar pada di kalangan segelintir umat Islam, yang disebut halal ni makanan saja. Sebut halal ni apa? Bukan babi, bukan arak. Sebut halal ni bukan judi. Tapi sedangkan halal ni merangkumi banyak aspek kehidupan manusia. Bukan sekadar berkaitan dengan production ataupun produk-produk halal, tetapi di sana juga ada services ataupun perkhidmatan yang menjurus kepada halal. Sebagai contoh, kalau kita lihat sekarang ni ada
pihak-pihak yang cuba mempromosikan halal tourism, pelancongan halal. Mana ada halal tourism atau pelancongan halal dahulu sebelum ini. Tapi oleh kerana halal telah dibincangkan secara lebih mendalam, secara lebih komersial, bahkan ia menjadi satu industri, maka halal bukan sekadar kita bincangkan dari sudut syariah, tapi halal juga dibincangkan dari sudut industri. Jadi halal yang disebut daripada syariah seperti mana yang saya nyatakan tadi adalah halal perkara yang diharuskan oleh Islam, yang diharuskan dalam syariat. Tetapi apabila kita pergi kepada halal yang dibahaskan oleh golongan industri, orang industri maknanya orang yang terlibat dalam perkilangan, orang yang terlibat dalam membangunkan produk, orang yang terlibat dalam mempromosikan barang-barangan, yang mana bukan melibatkan sesebuah tempat tapi melibatkan global, international. Jadi golongan ataupun orang pihak-pihak yang mengkomersialkan ataupun memperdagangkan barangan-barangan halal ni, mereka menganggap bahawa halal ni bukan perkara yang berkaitan dengan agama semata. Tetapi apa yang penting bagi mereka ialah halal ni adalah satu disebut sebagai additional value ataupun marketing tool. Maksudnya apa? Sebagai satu tanda yang mana kalau tanda logo halal ni ada dalam satu-satu produk, tertera ataupun dicetak di satu-satu paket, maka produk ini akan bertambah nilai. Kalau katakan daripada RM2, dia boleh jadi RM10. Hanya kerana ada logo halal. Kerana apa? Logo halal ni dia adalah sebagai satu tanda yang boleh dikomersialkan, yang boleh diperdagangkan bukan hanya kepada orang Islam, tetapi juga kepada market ataupun pasaran bukan Islam. Selain itu, halal dibicarakan oleh golongan industri sebagai yang disebut sebagai produk yang bersih, produk yang bernutrisi, yang berkhasiat. Juga disebut sebagai produk yang selamat ataupun disebut sebagai wholesome, maknanya produk yang terbaik, produk yang hebat, produk yang berkualiti. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 168. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, wahai manusia, makanlah apa yang ada di atas muka bumi ini daripada yang baik, daripada yang halal dan yang baik. Halalan tayyiban. Allah Ta'ala sebut halal, Allah Ta'ala sebut tayyiban. Jadi maknanya ada dua perkara, satu halal, satu tayyib. Jadi apakah Allah Ta'ala menggunakan perkataan halal dengan tayyib dalam satu ayat ni? Maksudnya yang sama. Kalau kita bicarakan tentang ulumul Quran, apabila ada satu istilah ataupun dua istilah dalam satu ayat, yang mana istilah ni kalau berasingan dalam ayat yang berbeza, maksudnya sama, tapi sekiranya letak dalam satu ayat, maka halal dengan thayyib ni ada approach yang berbeza. Ada maksud yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada khitab ataupun kepada manusia yang ditujukan ayat sebut. Jadi ayat ni Allah Ta'ala sebut, Ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah Ta'ala tak sebut Ya ayyuhallazina amanu, yang mana Ya ayyuhallazina amanu ni khusus kepada orang Islam, orang yang beriman. Tapi Allah Ta'ala sebut Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maknanya halalan tayyiban bukan hanya dimiliki oleh orang Islam, tetapi juga adalah hak kepada manusia secara keseluruhan. Jadi halalan tayyiban yang saya sebut tadi sebagai selamat, hygiene, safety, selamat, dia sebagai nutrition, bernutrisi, berkhasiat, dia juga berkualiti, juga bersih. Kerana apa? Kerana halal yang diindustrikan pada sekarang ini, makanan yang ada logo halal yang diindustrikan pada zaman sekarang ini telah melalui proses-proses audit yang cukup ketat. Jadi kita perlu ingat bahawa halal ini bukan sekadar halal. Halal ke? Tapi kena ingat, di sana Allah Ta'ala ada sebut tentang haram. Dan haram ni kita kena faham. Haram ni bukan sekadar kita faham, kita belajar kat sekolah masa kecil-kecil, apa maksud haram? Haram ni buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Tetapi haram yang saya maksudkan sini adalah perkara yang dilarang oleh syarak
melakukannya dengan nada yang tegas. Allah Ta'ala haramkan sesuatu, maknanya Allah Ta'ala tidak membenarkan untuk kita melakukan perkara tersebut, menggunakan perkara tersebut, memakan perkara tersebut. Dan sekiranya seseorang itu melakukan ataupun memakan, menggunakan benda-benda yang haram, maka bukan sekadar dosa yang ditanggung, tetapi yang melakukan perkara yang haram ni, dia akan mendapatkan kemudaratan, dia akan mendapatkan kecelakaan, dia akan mendapatkan kemudaratan, dia akan menderita pada masa akan datang, sama ada di dunia dan akhirat. Kita akan bincangkan lagi tentang hukum-hukum ini, halal dan haram. Kita bersama-sama dengan Halal Ke bertemu selepas ini. Kita bertemu lagi dalam rancangan Halal Ke di TV Hikmah. Kita sambung tentang hukum halal dan haram, tentang hukum-hukum yang dinyatakan oleh ulama tentang halal, haram, tentang makruh, tentang syubhah dan sebagainya. Jadi untuk hari ini saya akan sambung berkenaan dengan maksud makruh. Jadi makruh di dalam Islam perkara yang Allah Ta'ala larang, tetapi larangan tersebut tidak seberat haram, tidak seberat hukum haram. Jadi menurut kitab Fiqh Al-Manhaji, makruh dibahagikan kepada dua. Yang pertamanya disebut sebagai makruh tahrim. Apakah maksud makruh tahrim? Makruh tahrim ni adalah perkara yang dituntut oleh syarak, meninggalkannya secara muktamad, tetapi tahap tuntutan tersebut kurang daripada tuntutan meninggalkannya seperti haram, dan diberikan pahala jika ditinggalkan semata-mata kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam fiqh manhaji ni dia bagi contoh, sebagai contoh melakukan solat sunat mutlak ketika matahari terbit ataupun ketika matahari terbenam, maka pada waktu itu hukum solat sunat pada waktu itu adalah makruh tahrim. Jadi kalau kita sembahyang sunat tu kalau kena pada waktunya, maka ia jadi sunat. Tetapi sekiranya kita sembahyang sunat mutlak sebagai contoh pada waktu-waktu yang tidak dinyatakan oleh Rasulullah ataupun tidak diamalkan oleh Rasulullah, maka perkara tersebut disebut sebagai makruh tahrim. Yang keduanya, dalam fiqh Al-Manhaji disebut tentang makruh tanzih. Apa itu makruh tanzih? Iaitu perkara yang dituntut oleh syarak, meninggalkannya secara tidak muktamad. Kalau makruh tahrim adalah dituntut untuk meninggalkannya secara muktamad. Tetapi kalau makruh tanzih dituntut oleh syarak untuk meninggalkannya secara tidak muktamad, dan diberi pahala sekiranya kita meninggalkan perkara tersebut. Contohnya puasa pada hari Arafah, yang mana puasa pada hari Arafah, sekiranya seseorang itu nak berpuasa, maka hukumnya disebut sebagai makruh tanzih. Tetapi sekiranya seseorang itu ingin juga meneruskan puasanya, maka tidak ada masalah, tidak ada masalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang saya sebutkan dalam episod-episod sebelum ini, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia memberikan garis panduan bagaimana sesuatu perkara itu boleh dijatuhkan hukum halal ataupun haram dalam Islam. Jadi dalam kitab beliau, beliau menggariskan lebih kurang ada 11 prinsip. 11 prinsip halal dan haram dalam Islam. Yang mana prinsip-prinsip ini Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ekstrak, dia bongkar, dia keluarkan daripada Al-Quran dan hadis, yang akhirnya dia menggariskan 11 prinsip ini untuk dijadikan panduan untuk penentuan sama ada sesuatu itu dikategorikan sebagai halal ataupun haram. Yang pertamanya, Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan prinsip yang pertama ialah hukum asal bagi sesuatu itu ialah harus. Jadi prinsip pertama ni dinyatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi berdasarkan beberapa ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang pertama dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala menyatakan dialah yang menjadikan untuk kamu, yakni manusia seluruhnya, apa yang ada di atas muka bumi. Maknanya Allah Ta'ala telah menegaskan bahawa apa yang Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi ini untuk kita semua. Untuk kita, maknanya untuk umat manusia, untuk memanfaatkannya. Ayat kedua, Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Jathiyah ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan dia memudahkan untuk faedah dan kegunaan kamu segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi sebagai rahmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ayat yang ketiga, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Luqman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Maksudnya, tidakkah kamu memperhatikan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan telah melimpahkan kepada kami nikmat-nikmat yang zahir dan juga yang batin. Maknanya ada nikmat batin, ada nikmat zahir. Apa maksud nikmat batin, nikmat zahir ni? Ada nikmat yang kita nampak, ada nikmat yang kita tak nampak. Angin mana kita nampak? Bila kita dah makan, makan ikan tu dia dah proses dalam perut, dia keluar protein, dia keluar karbohidrat, dia keluar vitamin, mana kita nampak benda tu? Jadi maknanya Allah Ta'ala dah bagi nikmat kepada kita. Daripada ketiga-tiga ayat ni dilihat bahawa apa sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan di atas muka bumi ini, sebenarnya Allah Ta'ala berikan kebebasan, Allah Ta'ala berikan kurniaan untuk kita manfaatkannya. Cumanya adalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala bataskan. Dan yang bataskanlah inilah yang dikatakan sebagai haram. Tapi secara keseluruhannya sebenarnya Allah Ta'ala memang berikan segala nikmat yang ada di atas muka bumi, yang di langit dan di bumi ini untuk kegunaan manusia. Apa saja yang Allah Ta'ala halalkan dalam kitabnya, iaitu Al-Quran, maka ia adalah halal. Dan apa yang Allah Ta'ala haramkan dalam kitabnya Al-Quran, maka dia haram. Apa yang Allah Ta'ala senyap ataupun Allah Ta'ala diamkan, maka ia adalah satu pemberian, satu keampunan ke atas kita. Maka terimalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala itu tidak pelupa. Dan Allah Ta'ala sekali-kali bukan pelupa, dan Allah tidak akan melupakan walaupun sedikit sekalipun. Jadi daripada hadis ni kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan prinsip yang pertama, sesuatu perkara, asal pada sesuatu perkara itu adalah harus. Jadi kita akan bertemu pada episod akan datang dalam rancangan Halal Ke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.